Okey, memandangkan tidak ada respon, saya baca ya, memandangkan tidak ada respon positif daripada KDN mengenai permit penerbitan gedung kartun, sepakat efektif terpaksa meneruskan penerbitan kartun ini dalam bentuk lain, dalam format yang lain. Kami dengan ini mengumumkan penerbitan gedung kartun edisi kedua dalam bentuk buku dengan tajuk Perak Darul Kartun. Kenapa kami memilih buku? Buku adalah penerbitan tidak berkala dan dengan itu tidak memerlukan permit penerbitan. Hanya yang diperlukan adalah ISBN di mana kami telah memperolehinya. Boleh tengok barcode kat belakang ni. Nombor ISBN ada di situ kat belakang ya. PDK Perak Darul Kartun mempunyai ketebalan 80 muka surat tidak termasuk kulit dengan penambahan 12 muka surat berbanding dengan gedung kartun. Dan dijual dengan harga RM10 senaskah. Dulu gedung kartun RM4. Ini RM10. Cetakan pertama kita cetak sebanyak 10,000 naskah dan akan diedarkan seluruh negara. Telah pun diedarkan seluruh negara sebenarnya. Ia juga boleh dibeli secara online melalui website kami ya, cartooncafe.com. Penyambungan penerbitan dalam bentuk buku membuktikan pihak kami tidak berhasrat berkonfrontasi dengan pihak KDN. Kerana bukanlah matlamat kami, itu bukan matlamat kami. Kita menerbitkan kartun ini bukan untuk lawan KDN. Terlalu kecil untuk kami untuk melawan KDN kerana mereka adalah hanya pihak yang menjalankan pentadbiran, ya. Matlamat kami untuk meneruskan gedung kartun ini dalam bentuk buku. Walaupun akhirnya kalau jadi macam ada kontroversi lagi kami terpaksa keluar dalam bentuk lain. Artinya kami hanya mementingkan konten. Kerana apa? Matlamat kami adalah untuk menghasilkan karya-karya alternatif. Karya-karya kartun alternatif yang gagal dihasilkan oleh kebanyakan kartunis di Malaysia sekarang dan penerbit-penerbit majalah kartun di Malaysia. Dalam konteks Malaysia, ini adalah alternatif lah. Di negara luar, kartun macam ni satu perkara biasa. Dalam konteks Malaysia, dia alternatif. Dengan isu-isu yang selama ini gagal diketengahkan oleh kartunis. Kami percaya, kartunis bukan saja berperanan menengahkan unsur lelucon dalam karya, tetapi punya tanggungjawab sosial untuk mengkritik, merakam realiti, memberi informasi, membawa suara rakyat. Kami berpendirian tegas bahawa kartunis tidak boleh berdiam diri atau mengambil sikap berkecuali. Dia tak boleh berdiam diri atau mengambil sikap berkecuali. Terutama dan harus menyatakan pendirian apabila masyarakat atau negara berhadapan dengan krisis. Seperti mana saya rasa Malaysia sekarang ini adalah berhadapan dengan krisis. Setidak-tidaknya krisis moral dan krisis keyakinan orang ramai terhadap pemerintah. Itu adalah krisis. Kerana siri-siri episod-episod yang berlaku, krisis kehakiman, ya, krisis dalam bidang dalam ekonomi, rasuah, SPRM, pembunuhan Beng Hok dan sebagainya adalah krisis. Jadi kartunis tidak boleh berdiam diri dan berkecuali. Kerana berkecuali artinya kita memihak kepada orang yang melakukan kezaliman. Itu berkecuali bukan artinya tidak memihak. Berkecuali itu sudah memihak. Jadi kartunis kami sini percaya bahawa tegas, ya, ini kita tegas. Pendirian kami, kita tidak boleh berkecuali. Kita mesti menyatakan pendirian. Dan pendirian untuk membela orang pihak-pihak yang dizalimi. Dan menyatakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kalau kita kartunis merasakan bahawa pembunuhan Beng Hok itu adalah satu pembunuhan, kita harus nyatakan bahawa itu adalah satu pembunuhan. Dan kerana itu juga, kami akan meneruskan karya-karya sebegini, seperti saya sebutkan awal tadi. Walaupun katakanlah, ya, saya tidak memintalah, katakan ada kontroversi. Dan kami menghadapi rintangan lagi, katakan. Kita akan teruskan juga. Saya akan nyatakan sekiranya akhirnya kami terpaksa buat dalam toilet tisu, lukis atas toilet pun, kerana telah disekat, itu pun kita akan jalankan. Kerana ini adalah
adalah kita harus perjuangkan benda ni. Itu saya nak kata sampai ke situlah. Kita harus buat. Kami tetap akan buat. Rintangan-rintangan ini tidak akan menggagalkan kami. Kartunis-kartunis yang berbaris di belakang saya pada hari ini adalah kartunis-kartunis yang telah faham. Yang telah faham risiko dan tegas dengan pendirian ini. Satu lagi yang penting juga, ni saya ambil contoh di Indonesia, permit pencetak tidak bertanggungjawab terhadap kandungan. Di sini pencetak kena bertanggungjawab terhadap kandungan. Pencetak juga akan pencetak tak proofread. Pencetak bukan tugas dia untuk proofread ni. Dia mana nak baca benda ni semua. You bagi pada dia. Pencetak akan tanya spek. Berapa spek. You nak buat berapa. Color ke black white. Berapa jumlah. That's the account. Dia tak perlu nak tengok. Apa you tulis ni. Apa semua. Tak perlu. Sepatutnya tidak perlu begitu. Di Indonesia dia ada clause dia tulis itu. Pencetak di sini tulis. Dia akan tulis. Pencetak tidak bertanggungjawab. Itu saya rasa patut di Malaysia harus dilaksanakan begitu. Sekiranya kerajaan nak buat wang Malaysia ni lah.